fi'il suruhan. Macam kita nak suruh seseorang untuk buat sesuatu pekerjaan, so kita akan guna Perintah lah. perintah, betul. Kita nak kata apa? Buatlah, tulislah, bacalah, Cakap lah. cakaplah. Semua lah tu kita akan tengok di fi'il amar, insya-Allah. Fi'il amar, insya-Allah. So Boleh. next kelas. So saya mohon maaf sebab technical problem, kita terpaksa banyak kali letak tak dengar. Baru 2 kali je linknya, Ustaz. Sebab kelas malam pun sama juga, sampai 3 kali link. Oh. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan perbincangan kita pada pagi ini, saya sukalah nak berkongsi dengan puan-puan semua satu kisah. Kisah tentang Imam Rabi' bin Sulaiman. Pernah dengar tak nama ni? Tak. Dah habis dah. Dah habis dah. Ni tulis apa ni? Oh. Yang ni dengar kisah je, bukannya belajar. Okey. Imam Rabi' bin Sulaiman. Siapa Imam Rabi' bin Sulaiman ni? Mungkin puan-puan baru first time dengar nama Imam Rabi' ni. Dia adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i. Pernah dengar tak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah imam ataupun pengasas mazhab Syafi'i. So Imam Rabi' bin Sulaiman ni kisahnya berbunyi macam mana? Okey, sewaktu Imam Syafi'i tengah mengajar di dalam kelas, majlis-majlis ilmu lah. So Imam Rabi' bin Sulaiman ni dia ada dalam majlis ilmu tersebut. Okey. Jadi bila Imam Syafi'i mengajar, bila tanya kepada Imam Rabi', wahai Rabi', adakah kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini? Imam Rabi' bagi tahu, minta maaf wahai guruku, aku tidak memahami apa yang dipelajari. Tak apa, Imam Syafi'i pun ajar lagi untuk kali kedua. Lepas tu Imam Syafi'i tanya, wahai Rabi' bin Sulaiman, adakah kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini? Masih tidak faham. Sampai berapa kali? Ada setengah riwayat mengatakan sehingga 39 kali. Belajar benda yang sama tetapi masih tidak dapat difahami. Tak dengar ke suara saya? Dengar tak? Dengar. Puan Lina boleh dengar ke suara saya? Jelas. Okey. Dalam ada sebahagian riwayat kata 39 kali. Imam Syafi'i mengajar benda yang sama, Imam Rabi' masih tidak faham. Macam mana ni? Kemudian Imam Rabi' ni dia berasa malu. Dia rasa malulah. Dah 39 kali belajar benda yang sama ni, tapi still tak faham. So Imam Rabi' ni rasa macam mana? Dia rasa tak mau mai dah belajar. Dia nak berhenti belajar. Kemudian Imam Syafi'i, Masya Allah tabarakallah, imam yang sangat mulia, Imam Syafi'i pun dia panggil Imam Rabi'. Dia panggil anak murid dia, Rabi' bin Sulaiman ni, wahai Rabi', datanglah ke rumahku. Aku nak ajak personal di rumah. Bila dekat rumah, Imam Syafi'i ajaklah Rabi' ni. Dan Imam Rabi' ni kata apa? Bila Imam Syafi'i tanya, dah faham ke apa yang saya ajar ni? Jawapannya masih sama, tidak faham. Belajar dekat rumah pun one to one. Istilah kita sekarang kita panggil home tutor. Masih tak faham. Jadi Imam Syafi'i kata apa dekat Imam Rabi'? Imam Syafi'i kata, wahai Rabi', sesungguhnya aku dah melakukan tugasku untuk mengajarmu. Sekiranya kamu masih tidak memahami, maka mintalah kefahaman itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalaulah kefahaman ilmu itu ibarat sesenduk makanan,
satu sudu makanan, nescaya aku akan suapkan ke dalam mulut kamu. Nak bagi tahu apa puan-puan, hikmah daripada kisah ini, nak bagi tahu yang kefahaman sesuatu ilmu, dia bukan terletak pada guru. Tugas guru dia hanya mengajar, dia hanya berkongsi ilmu. Jadi kefahaman tentang ilmu tersebut kita kena minta daripada Allah. Sebab itulah sebelum kelas kita baca apa? Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Maksudnya, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu dan kurniakan kepada kami kefahaman. Jadi kalau kali pertama puan-puan tak faham, tak apa, kita akan belajar kali kedua. Kalau tak faham juga, belajar kali ketiga. Ni sampai 39 kali puan-puan. Ustaz nanti. 39 kali. Tapi Imam Rabi' ni masih bersemangat untuk belajar. Yang tu tugas kita sebagai seorang pelajar. Maksudnya kita kena sentiasa kata apa, bersemangat lah. Kita tak boleh lah 3 kali belajar tak faham, nak berhenti lah. Tak boleh macam tu. Berlapang dada lah. Berlapang dada. Sebab apa? Mungkin kali pertama belajar, kita macam, oh ni benda baru ni. So bila belajar kali kedua, okey dah dapat sikit. Belajar kali ketiga, okey dah dapat. Macam tu. Dia proses lah, proses. So belajar bahasa Arab ni betul perempuan, susah, betul tak? Susah lah belajar bahasa Arab. Kalau kena buat latihan lah Ustaz, kena faham, Betul. Kena latih lah, kena berlatih. Kena berlatih, yes. Sebab apa saya dulu belajar bahasa Arab pun susah. Sebab kita ni orang Melayu. Kita bercakap bahasa Melayu. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, kita faham konsep, kita banyak buat latihan, insya-Allah kita akan kuasai. Akhirnya puan-puan, Imam Rabi' ni diangkat menjadi imam. Maksudnya dia jadi seorang yang alim. Sangat mulia lah. Maksudnya bila dah dapat ilmu tu, bila dah doa kepada Allah untuk beri kefahaman, dia dapat kefahaman tersebut, dan dia diangkat darjat menjadi imam. Salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jadi begitulah. So apa yang saya boleh kongsikan kepada puan-puan, insya-Allah kita sama-sama belajar bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa Arab ni kita tak boleh lari dari bahasa Arab dalam kehidupan. Betul tak? Setiap hari kita kena semayang, kita kena solat. Dan solat tu dalam bahasa Arab. Kita tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Kita baca Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi setiap hari kita akan jumpa bahasa Arab. Begitu. InsyaAllah. Jadi ya. Fatihah pun kena betul bacanya. Ya, betul. Sebab Fatihah kan menjadi rukun kan dalam solat. So bila sebutannya salah, dia akan salah makna. Batal. So insya-Allah bila kita belajar bahasa Arab, kita akan memperelokkan lagi bacaan kita apa semua, insya-Allah. Di samping kita tahu makna dalam surah Fatihah, kita tahu, oh yang ni fa'il, yang ni isim. So dia lebih, kita ni, oh kita buat sesuatu benda tu kita faham. Dia lagi nikmat lah, lagi manis. Betul tak? Betul. Begitu. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa next session pada minggu hadapan untuk membincangkan tentang fi'il amar. Jadi sebelum saya sudahi perkongsian kita, perbincangan kita pada pagi ini, ada apa-apa soalan tak puan-puan? Bulan Ramadan macam mana Ustaz? Okey, untuk bulan Ramadan jadual puan-puan semua sama ke? Sama. Sebab saya ada tadarus 2 tadarus 7.30 sampai pukul 8, sampai pukul 8 dekat pukul 9, lepas tu pukul 10. Oh. Kita dah mula tadarus dekat sini Ustaz. Dekat Okey, faham. Dah mula tadarus. Nanti kita tengok, saya akan bincang dengan puan-puan lebih lanjut dalam grup. Sebab nak tahu juga yang ibu-ibu yang tak dapat hadir
dalam Zoom kali ni, macam mana dia orang punya jadual. Kalau pun tak apa. Tapi tak apa, untuk bulan Ramadan siang kita tak kena masak. Ah, Kalau buat lepas zuhur pun tak apa. Sebab boleh pagi boleh insya-Allah. dapat pagi kan. Tak apa, yang tu nanti kita ikut inilah keputusan semua orang macam mana. Okey begitu. So insya-Allah ada apa lagi? Tak ada apa lah insya-Allah. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Okey, saya akhiri sesi kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Salam. Terima kasih. Sama-sama Puan.